Boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Boleh, ha? Okey, kita ada masa 10 minit lagi, 11 minit lagi sebelum kita mulakan kelas. So, macam cikgu maklumkan, sediakan kertas graf, kamu punya buku catatan, mechanical pencil, kamu punya pembaris panjang, sediakan semua tu. Hari ni kita nak belajar macam mana nak lukis graf. Okey? Cikgu dah bagi tahu kan, dalam kelas minggu lepas pun cikgu dah bagi tahu. Tadi notis peringatan pun cikgu dah hantar melalui WhatsApp, okey, melalui pihak management. Okey. Your graph paper, okey, kertas graf, buku catatan, pembaris panjang, mechanical pencil, kertas catatan, okey, sebab kamu akan catat juga tips-tips yang cikgu bagi. Okey, graf ni banyak tips. So, nanti jangan tanya cikgu, kena salin ke? Kena salin ke? Ya, memang kena salin. Okey? Jangan tanya cikgu nanti kena salin ke tidak. Kena salin. Banyak sangat tips hari ni. Okey? Macam mana kamu nak buat graf dengan senang. Okey? Supaya kamu lebih faham. Okey? Boleh dengar kan suara cikgu? Faham kan apa cikgu cakap? Hello? Boleh. Tolong respon dengan cikgu macam biasa. Tolong respon. Okey, jangan sunyi je kelas ni. Okey, please respon. Okey, today's class kamu kena fokus. Memang kamu kena fokus kelas ini sebab kamu tahu kenapa? Okey, soalan graf adalah salah satu soalan dalam kamu punya peperiksaan. Okey, dalam bahagian B, bahagian subjektif, okey, kemahiran geografi, soalan yang pertama ataupun kedua. Okey, soalan yang pertama lazimnya akan diambil daripada silibus tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Okey, manakala soalan yang lagi satu akan diambil daripada silibus tingkatan 3. Sama ada graf ataupun nanti bab 2 carta pi. Okey. Thank you Vignesh, thank you. Kenapa masuk? Vidya Sri, kenapa masuk sejarah sini? Cikgu ajar geografi lah. Ini kelas geografi Vidya Sri, bukan kelas sejarah. Khabar baik semua, semua sihat. Okey, lagi satu. Sebelum cikgu lupa, buka nota kamu. It's okay Vidya Sri, no problem. It's okay. Okey. Sebelum cikgu lupa, buka nota kamu. Okey, dalam nota cikgu muka surat 7. Okey, kamu nampak kan yang cikgu tulis jom lukis graf. Okey, buka muka surat tu, muka surat 7. Kamu muka surat berapa? 8 ke? Either 8 ataupun 9. Please anyone tell? Okey, muka surat 9. 9 Okey. Okey, muka surat. Okey, yang sudah ada dalam kelas, tak apa, cikgu bagi tahu dulu. Okey. Jadual yang pertama ada sedikit kesalahan dalam dia punya nombor, okey. Tolong betulkan nombor dia. Tambah dalam jadual tu ada angka 432 dengan 1 kan? 4321. So kamu tambah 0111. Okey, jadikan dia 14, 13, 12 dengan 10. Boleh? Boleh? Okey. Jadikan dia 14, 13, 12 dan 10 and the total will be 49. Okay, total will be 49. Maafkan cikgu sebab itu kesalahan teknikal lah, kesalahan teknikal pula. Okay, typing error, sorry. Typing error.
So please betulkan. Okay. Tak payah buat apa-apa, just tambah je nombor dekat apa tepi yang sudah ada tu. Tambah je nombor. Okay. Semua dah masuk ke? What's the time? 7:55. Okay, we have another 5 more minutes. Okay, kepada yang baru masuk, cikgu ulang lagi sekali. Okay, buka nota kamu muka surat 9. Okay, nota kamu muka surat 9. Ada nampak jadual ini kan? Jadual yang pertama. Okay, dalam apa? Topik membuat graf, melukis graf. Jadual yang pertama. Okay, dalam jadual dalam nota kamu tu, angka dia adalah, angka yang cikgu bagi dalam nota kamu adalah 4, 3. Sorry. Angka yang cikgu bagi, kejap. Ada yang confused. Okay, cikgu terangkan balik. Please hold on. Cikgu buka nota. Okay. Dalam nota kamu, 4, 3, 2, 1 kan? Angka dalam nota kamu 4, 3, 2, 1 dan jumlah dia adalah 10. Betul ke tidak dalam nota kamu? Hello. Okey. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat adalah tambah angka 1, 1, 1 dan 10. Jumlah dia adalah 49. Okey. So, kamu jadikan dia 14, 13, 12 dengan 10. Right? Dan jumlah dia adalah 49. Ayuh. Jelas Jelas Okay, please don't get confused. So kamu akan gunakan angka yang baru ini. Okay? So we have another 3 more minutes. So siapa yang belum ready, tolong ready. Okay, kertas graf, cikgu ulang balik. Kertas graf, pembaris panjang, mechanical panjang pula. Mechanical pencil. Okay. Suara cikgu tak jelas ke? Boleh dengar kan? Yang tak jelas tu maybe cikgu rasa masalah di pihak kamu. Sebab ramai cikgu tengok yang boleh dengar. Okay? Yang tak boleh dengar dengan jelas, cikgu rasa masalah capaian internet di tempat kamu. Okay? Sebab kalau tempat cikgu masalah, mesti ramai yang tak boleh dengar. Sini ramai boleh dengar. Okay? Cuma segelintir sahaja. So please rectify your problem. Okay? Okay, please get ready. Okay. Tolong fokus kelas hari ni. Lagi satu, jangan pula dalam kelas nanti ada orang tanya, cikgu kena salin ke? Cikgu kena buat ke? Jangan. Memang kena salin, memang kena buat. Cikgu bagi tahu awal. Kalau tanya tu, kenalah dengan cikgu nanti. Okay. Sambil cikgu explain, sambil kita akan lukis graf. Okay, cikgu tulis satu step, we will do the graph. With that, we can save time and also learn at the same time. Okay. Graf sayang, oi, Viknesh, graf. Jadual dah tutup cerita berapa minggu lepas 2 minggu lepas Graf. Hari ni kita akan belajar buat graf. Okey, graf yang pertama. Kita ada 3 graf. So hari ni cikgu nak settlekan the first graph. Okey?
Yelah, daripada jadual ni kan maklumat dan data daripada jadual ini yang akan kamu gunakan untuk buat graf. Kalau tak ada jadual, kalau tak ada maklumat dan data, macam mana kamu nak buat graf? Kan cikgu dah terang apa ciri-ciri jadual, apa kegunaan jadual. Dah lupa. Kenapa kita kena buat jadual? Yes, we need graph paper. I've already mentioned in last week's class, and also I've sent a reminder notice. Yes, sure, you can. You want to recopy and write behind your graph paper, so no problem. It's already in your notes. Just that I just need you to amend the numbers. That's all. Okay, masa dah pukul 8. Okay, boleh kita mula sekarang? Okay, so salam sejahtera, selamat petang, hi, hello semua. Semua sihat? Semua sihat? Okay, I'm fine, thank you. Okay, cikgu harap semua, okay, pelajar cikgu pun sihat. Okay, so hari ni macam cikgu cakap, kita akan masuk kepada topik graf, melukis graf. So hari ini kita akan belajar macam mana nak buat atau macam mana nak lukis graf bar mudah. Okay, graf yang pertama iaitu graf bar mudah. Okay, total kita ada berapa graf? Total kita ada berapa graf? Okay, ada 3. Graf yang pertama apa? Graf yang pertama? Okay, graf bar mudah. Graf yang kedua? Graf garisan mudah. Dan graf yang ketiga adalah graf gabungan. Okay, so hari ini kita akan belajar tentang graf bar mudah. Okay, tadi ada pelajar tanya, kenapa ada jadual cikgu? Ingat balik ciri-ciri jadual, kegunaan jadual. Apakah kegunaan jadual? Maklumat dan data di dalam jadual akan digunakan ataupun akan diterjemahkan kepada graf. Kalau tak ada jadual, macam mana kamu nak buat graf? Tak boleh kan? So, kena ada maklumat, data yang kamu persembahkan dalam bentuk jadual. Kemudian, maklumat dan data ini akan kamu gunakan, akan kamu terjemahkan dalam bentuk graf. Okey? Jelas? Jelas? Clear? So, jangan tanya cikgu, kenapa ada jadual cikgu? Cikgu dah ajar dah berapa minggu yang lepas, bulan lepas, bukan berapa minggu yang lepas. Bulan lepas lagi cikgu dah ajar tentang jadual. So, ingat balik. Okay? Okay, so kelas hari ini pastikan kamu fokus. Tolong fokus. Okay, I will explain very slowly and clearly. Please focus. Okay? So, sebelum cikgu masuk kepada macam mana nak lukis graf, okey, cikgu nak kamu kenal kamu punya kertas graf dulu. Okey, ambil kamu punya kertas graf. Okey, cikgu dekatkan kamera. Okey, kamu lihat graf saja. Muka cikgu tak payah. Okey, kamu tengok graf saja, kertas graf. Okey. So, this is how, inilah rupa kertas graf kamu. Okey, yang ni warna hijau tapi dalam peperiksaan awam lazimnya kertas graf kamu akan berwarna biru. Kalau macam peperiksaan sekolah mereka akan bagi black and white lah. Okey, tapi kita akan gunakan untuk buat latihan untuk kelas nak belajar sesi pembelajaran, kita akan gunakan kertas graf yang berwarna hijau. Okey, jelas? Jelas? Okey. Ini adik pernah nampak kertas graf kan sebelum ni, pernah guna kan? Ini bukan first time, right? Okay, so I'm sure many of you know well how does this graph paper function. Okay, cikgu nak tanya. Okay, kita ada berapa kotak di sini? Kotak besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Cikgu nak ingatkan
graf yang kamu lukis, okay, graf yang kamu lukis, graf yang kamu bina nanti haruslah dilukis dalam kotak ini sahaja. Okay, maximize kotak yang berwarna hijau sahaja. Jangan ada yang lukis graf sini, tajuk kamu pergi tulis dekat sini. No. Okay, you only have to use yang kawasan warna hijau ini. Yang ada pagar warna hijau ini. Lebih daripada warna hijau, tak boleh. Okay, jelas? Sebab ramai yang buat mistake ni. So, please take note. Okay, please take note. Okay, cikgu belakangkan sikit. Ini semua adalah tips. Okay, macam mana kamu nak buat satu graf yang cantik, yang kemas dan yang teratur. Okay, buat graf pun ada cara dia. Okay, bukan main buat je. Okay, jelas? Faham ke tidak pelajar-pelajar? Tolong respon jangan sunyi saja. Kesian dekat cikgu. Okay, so cikgu tulis di sini ya. Okay. Let me erase this. Okay, I want you to know about your graph paper first. Okay. Graph perlu dilukis dalam kawasan, tu dia kawasan terus, kawasan kotak hijau sahaja. Okey, itu termasuk kamu termasuk tajuk kamu, labeling kamu, petunjuk kamu semua adalah dalam kawasan pagar hijau ni. Okey, lebih daripada tu tak boleh. No, okay, one more thing. Thank you Vityashri for your question. Okay, jadual jangan lukis dalam kertas graf. Okay, jangan lukis dalam kertas graf. Jadual hanya boleh dilukis pada kertas kajang. Okay, yang belakang ni. Ada line-line ni kan. Okay, dalam peperiksaan, kalau kamu disuruh untuk lukis jadual, untuk buat jadual, jangan pula kamu pergi gunakan kertas graf. Okay, jadual graph paper is only to draw graphs. Okay, jelas? Jelas? Okay, so whatever kamu nak tulis tafsiran ke, kamu nak tulis, kamu nak bina jadual ke, semua menggunakan kertas yang bergaris. Okay, dalam peperiksaan, kamu punya buku peperiksaan. Okay, jelas? Jelas. I'm asking. Vityashri, can you repeat your question, please? You have a spelling mistake there. Please repeat your question so that I can understand. Hello, Vityashri. Sebab cikgu nampak soalan kamu penting. In notebook have to draw the table. No, Vityashri, this table is already inside your notes. Okay, cikgu ulang balik. Jadual ini ada dalam kamu punya nota. Cuma angka dia saja cikgu suruh kamu betulkan. Okay, dalam nota kamu, angka yang cikgu bagi adalah 4, 3, 2, 1. Tapi cikgu nak kamu tukarkan kepada 14, 13, 12 dan 10 dan jumlahnya pula adalah 49. Tak payah lukis graf ni. Tak payah lukis jadual ni sebab jadual ni kamu boleh rujuk dalam kamu punya nota. Okey, jelas? Okey, jelas? Okay, no problem Vityashri. And on a side note, macam cikgu cakap tadi, kamu punya jadual jangan lukis atas kertas graf. Okay, jadual tafsiran kamu nak tulis apa-apa is always on the garisan, paper yang ada garisan. Okay, jelas? Jelas? Okay. So, ini adalah kertas graf kamu. Macam cikgu cakap tadi, cikgu ulang. Graf kamu, okay, graf yang kamu bina, okay, please catat. Apa yang cikgu cakap, tolong catat. Okay, apa yang keluar daripada
kamu tak boleh bawa kertas graf masuk Dewan Peperiksaan. Kamu akan diberi kertas graf. Semua akan diberi kepada kamu. You will not be allowed to bring any paper from outside. Okay? Kecuali alat tulis kamu saja yang kamu boleh bawa. Okay? Itu belakang. Nanti cikgu akan cakap. Lepas kita habis, cikgu akan cakap benda tu semua. So, kamu jangan risau sekarang. Okay? Focus on this first. Okay? Okay. Cikgu ulang balik. Dalam kamu punya kertas graf, okay? Graf kamu hanya boleh dilukis dan perlu dilukis dalam kawasan hijau ini. Itu termasuk kamu punya tajuk, kamu punya labeling, okay, kamu nak label paksi mendatar dan juga paksi menegar, your x-axis and y-axis, dan juga kamu punya petunjuk, semua adalah perlu berada dalam kawasan hijau ini. Okay, tajuk pun kena dalam kawasan ini juga. Tak boleh exit. Kamu nak lukis graf dalam kawasan hijau, tajuk kamu pergi tulis atas sini. No. Okay? No. Everything should be in the kawasan hijau, the green zone. Okay? The green zone. Above this is already red zone. Okay? Faham? Faham? Okay. Good. Ramai yang tanya soalan hari ini. Cikgu excited. Okay. Second thing. Untuk lukis graf. Okay, cikgu nak cakap. Markah and everything, it's later on. Okay, I will tell later on. Don't worry. Okay, I want you to learn the syllabus first. Okay, fahamkan syllabus dulu. Baru kita akan masuk kepada markah, cara jawab soalan and everything. Okay, jelas? Okay, focus here first. Cikgu bagi tahu sekarang ni, what are the do's and don'ts you have to do for graph. Okay, ini adalah tips yang cikgu bagi kepada kamu. Okay, yang tadi cikgu kata, kena lukis dalam kawasan hijau, green zone. Okay, yang kedua, untuk lukis graph, gunakan pensel. Okay, gunakan pensel. Jangan guna pen. Okay, jangan guna pen. Graph 100% graph 100% guna pensel. Okay, gunakan pensel. Kenapa cikgu cakap jangan gunakan pen? Kalau kamu guna pen, contohlah kamu guna pen, kamu tersilap garis. Macam mana kamu nak padam? Kamu kena guna correction tape ataupun liquid paper. Bila kamu buat benda tu, ia akan menjejaskan kualiti kertas graf kamu. Okey? Dan kamu akan dipotong markah untuk ketidakkemasan. Okey? So, use pencil. Okey? Use pencil. Yes. Use pencil. Jangan guna pen. Dan lagi satu cikgu nak bagi tahu, kalau kamu gunakan pensel, cikgu lebih syorkan kamu gunakan pensel mechanical. Okey, kamu gunakan pensel mechanical. No need petunjuk pen, tak payah. Cikgu lagi shock kalau graph, the whole graph is in pencil. Okey, gunakan dalam pensel. Okey? Ya, boleh. Tajuk pun gunakan dalam menggunakan pensel. Okey? Maybe sekolah kamu ada setengah cikgu, dia suruh kamu guna pen untuk tajuk and also petunjuk and one. If in that case, you follow your school teacher. Tapi, tips yang cikgu bagi, kamu gunakan pencil. Why? Is because like what I said just now. Kalau kamu buat silap, kamu kena gunakan correction tape ataupun liquid paper. So, itu akan menjejaskan kualiti kertas graf dan juga graf yang kamu akan lukis. So, kamu akan dipotong markah. Okey, kamu akan dipotong markah. Kamu nak ke potong markah? Confident sangat ke guna pen? Tak buat salah. Cikgu sendiri pun guna pensel juga sampai sekarang. Whatever is it, it's more safe to use pencil compared to
pen. Okay. So, kenapa cikgu syorkan kamu guna mechanical pencil? Is because mata mechanical pencil, okay, mata mechanical pencil ini lebih tajam. Okay, lebih tajam. Okay. So, bila kamu lukis, your line will be very precise. Okay, berbanding dengan pensel kayu yang 2B tu, kadang-kadang kalau pensel kamu jadi tumpul, garisan kamu akan jadi tebal. Okay, hodoh. Okay, so lebih baik kamu gunakan mechanical pencil. Okay, jelas? Jelas? Siapa yang tanya tadi apa itu shore? It's not SHOR, it's SYOR. Cikgu syorkan, cikgu recommend. Okay. Dengar apa yang cikgu cakap, okay? Just listen to what I'm telling. Okay, jelas yang tentang pensel? Jelas yang tentang pensel? Okay. Lukis, maybe kalau cikgu sekolah kamu cakap, okay, boleh guna pensel untuk tulis tajuk ataupun labeling, okay, maybe that shouldn't be a problem. Tapi untuk lukisan 100% is pencil. Okay, lukisan 100% is pencil. Sebab kamu tak tahu bila kamu akan buat silap. Okay, kamu tak tahu bila kamu akan buat silap. Okay, so that's why I recommend you to use mechanical pencil. Okay, jelas? Okay. Okay, mechanical pencil ini untuk tujuan kamu lukis graf saja. Jangan kamu pergi buat gunakan mechanical pencil dalam soalan objektif. Kamu nak shade tu. Itu gunakan pencil 2B lah. Untuk lukisan graf kamu boleh gunakan mechanical pencil. Okay? Jelas? Okay, yang ketiga. Sekejap, cikgu tulis yang ketiga. Okay. Lebih baik guna. Ini semua tips ya cikgu bagi. Okay. Tajuk dan okay. Okay. Mana nak astaga, ada orang tanya mana nak beli mechanical pencil. Mana kamu beli alat tulis? Market ke? Vignesh? Kedai alat tulis lah. Okay. Ada cikgu nampak setengah sekolah tak benarkan kamu guna mechanical pencil. It's okay. You can use 2B pencil, no problem. But just make sure kamu punya mata pensel itu tajam bila kamu lukis. Okay, mata pensel sebab mata pensel 2B kan dia senang tumpul. So nanti bila kamu lukis dia tumpul, garisan kamu akan nampak. Okay, kalau dia tajam dia garisan dia akan kurus je, akan kecil je. Tapi bila garis pensel kamu dah tumpul, garisan kamu akan tebal macam ni. So dia tak nampak serasi, tak nampak seragam. Okay? Jelas? Okay. Oh, Vityashree yang tanya tadi. Okay. Are you clear, Vityashree? Okay. Ini tips yang cikgu bagi. Okay. Okay, this one is important. Yang ini adalah penting. Ini memang penting. Ini memang kamu kena ikut 101%.
Okay. Tapi yang ini sebab setengah sekolah dia tak benarkan pensel mechanical kan. So you can use 2B pensel kayu tu, tapi pastikan mata dia tajam. Okay. Untuk tajuk dengan label, kalau kamu nak tulis dengan pen, boleh. Tapi cikgu syorkan pensel. Sebab lebih selamat. Takut kalau kamu buat silap nanti, kamu tak boleh padam. Kamu kena guna apa? Liquid paper dengan correction tape. Nanti cacatlah kamu punya graf. Cikgu tak suka macam tu. Nampak cacat. Dan dia akan menjejaskan pandangan lah. So kalau kamu guna pensel, kamu boleh padam je. Kalau kamu silap, kamu just padam, kamu boleh buat tulis balik. But graph ni 100%, we cannot say on one go it will be perfect. Kadang-kadang kamu perlu banyak memadam. Okay? Jelas? Fahamkan apa yang cikgu cakap selama ni? Jelas Ada yang blur-blur lagi? Setakat ni apa yang cikgu terangkan, semua faham? Okay? Jelas Okay? Cikgu nak ulang balik. Yang pertama ini memang penting. Okay? Memang kamu kena ikut. Okay? Sebab kamu kena lukis dalam kawasan garisan hijau sahaja. Okay? Kalau luar memang tidak akan diterima. Okay? Dalam garisan hijau sahaja. Okay? Supaya graf kamu nampak lebih cantik, lebih kemas dan juga lebih teratur. Nanti kamu tengoklah, kamu buat sendiri kamu akan nampak. Memang cantik graf kamu kalau kamu ikut apa yang cikgu cakap nombor 1 ni. Okay? Kalau guna kertas graf biru. Oh, ada kertas graf biru. Okey, boleh teruskan, tak menjadi masalah. Boleh. Sebab dalam peperiksaan kamu, peperiksaan awam, lazimnya akan diberi kertas graf warna biru. Okay, it will be printed in your question, in your answer booklet. Okay. So, yang kedua macam cikgu tak cakap tadi, okay, kadang-kadang ada cikgu sekolah kamu yang bagi tahu boleh gunakan pen, okay. Boleh, tapi please make sure you don't make any mistake. Kalau kamu rasa was-was, kamu akan buat salah, gunalah pensel. Okay, tak menjadi masalah kamu guna pensel. Okay, tak menjadi masalah kamu gunakan pensel. Memang kena gunakan pensel untuk lukis graf. Untuk lukisan, segala jenis lukisan kena gunakan pensel. Nanti bab 2 kamu buat cartapai pun kamu kena gunakan pensel. Okay, jelas? Okay, settle? Jelas? Okay, yang keberapa sudah? Yang ketiga. Okay, tips yang ketiga. Untuk buat graf, cikgu sarankan, cikgu syorkan, lebih baik kamu guna pembaris panjang. Okay, gunakan pembaris. Tips-tips yang cikgu bagi kamu ni adalah sebenarnya untuk menyenangkan kerja kamu. Okay? Menyenangkan kerja kamu dan supaya kamu tak buat silap lah. Okay? Gunakan pembaris panjang. Okay. Kenapa pembaris panjang? Sebab kalau kamu gunakan pembaris pendek, okay, kadang-kadang garisan yang kamu nak lukis tu lebih panjang daripada kamu punya pembaris pendek. Jadi kadang-kadang boleh jadi garisan kamu tu herot. So it's better to use pembaris panjang. Okay, garisan kamu akan cantik. Tak kira pendek ke panjang ke garisan kamu akan nampak cantik bila kamu gunakan pembaris panjang. Lebih senang. Dengan pembaris panjang kamu boleh lukis garisan pendek dan juga garisan panjang. Okay, jelas? Jelas? Okay, so ini tips yang cikgu bagi setakat ini. Okay, boleh kita masuk kepada graf sekarang. Okay, are you guys clear now on the little tips that I gave? Okay, clear? Okay, so sekarang balik kepada, okay, dah catat ke pelajar-pelajar yang ini? Dah catat? Dah catat? Dah catat.
Warnakan nanti I will explain Nitya Shri. Relax. Cool down. Okay, we still have time. Cool down. One by one. Okay. Dah salin yang ini. Okay. Cikgu padam Excuse me. Okay. Lihat kepada kamu punya jadual. Lihat kepada kamu punya jadual. Okay. Jauhkan sikit. Okay. Lihat kamu punya jadual. Okay. Fahamkan jadual ini dahulu. Okay. Jadual 1.1. Jadual ini menerangkan tentang apa? Jenis pekerjaan penduduk Taman Nuri. Okay. Jenis pekerjaan penduduk Taman Nuri. Ini adalah apa? What is this? Betul, tajuk. Okey, yang ingat pandai. Okey, yang tak ingat buat revision. Okey? So, ini adalah kamu punya tajuk. Okey, untuk graf kamu kena gunakan tajuk ini tapi buangkan jadual. Okey, buangkan jadual. So, apa yang kamu perlu tulis dalam graf sebagai tajuk adalah jenis pekerjaan penduduk Taman Nuri. So, ini adalah tajuk graf kamu. Okey, nanti dalam soalan, okey, dalam peperiksaan apa-apa ataupun dalam ujian sekolah ke apa, bila kamu tengok jadual, kamu boleh gariskan, kamu boleh highlightkan ya. Okey, kamu nampak saja key point yang penting, gariskan ataupun highlightkan. Okey, jelas? Jelas? Okey, so macam kamu tengok jadual ni, oh okey, kamu dah tahu. Okey, tajuk dia adalah, kamu pun underline. Okey, underline lah jenis pekerjaan penduduk Taman Nuri. So, this is your tajuk graf. Okey, jelas? Okey. Yang kedua, fahamkan graf jadual dulu, fahamkan jadual dulu. Okey, yang kedua, kita ada dua kolom. Okey, abaikan kolom yang ada nombor-nombor tu tadi, abaikan kejap. Okey, focus on these two first. Kita ada kolom, okey, jenis pekerjaan. So, this is your, apa ni? Cikgu cakap hari tu apa? Item kan? Okay, this is your item. Okay, your data. So, ini adalah bilangan. Okay, so kita ada doktor, jenis pekerjaan, kita ada doktor, kita ada guru, kita ada penyaga, dan kita ada kerani. Jadi, 4. Okay, kita ada 4 jenis item yang berbeza. Okay. Doktor ada berapa bilangan dia? 14. Guru 13. Penyaga 12. Kerani 10. Okey, dan jumlah adalah 49. Okey. Sekarang melalui jadual ini, kamu perlu tentukan which one will be your x-axis and which one will be your y-axis. Manakah paksi mendatar dan juga paksi menegak. Okey, jelas? So, selalu ingat. Ingat. Kalau kolom angka, ia akan menjadi kamu punya paksi menegak. Okey, maksudnya ini paksi menegak, ini paksi mendatar, y-axis, x-axis. Jadi, paksi menegak kamu adalah bilangan. Okey, untuk graf bar mudah, kalau kamu nampak angka, nampak bilangan, nampak nombor-nombor ni, ini adalah kamu punya paksi menegak. Jelas? 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 Okey. Jadi bila bilangan menjadi kamu punya paksi menegak, automatically jenis pekerjaan merupakan kamu punya paksi mendatar. So,
Jadi, bila kamu tengok jadual ini, kamu dah boleh tahu, kamu dah boleh kenal pasti. Oh, okey, ini paksi mendatar. Ini adalah paksi menegak. Okey, sebab tu cikgu cakap kamu kena fahamkan jadual dulu. Kalau kamu fahamkan jadual, the step to do the graph will be very easy. Okey, fahamkan jadual dulu. Okey, jelas? Okey, faham ah? Okey, so bila kamu nampak jadual, dalam jadual ini kamu boleh tentukan sudah. Okey, mana paksi X, mana paksi Y, mana paksi menegak dan juga mana paksi mendatar. Cikgu cakap apa? Key point dia untuk graf bar mudah, untuk graf bar mudah. Okey, fokus graf bar mudah dulu. Graf lain jangan fikir. Okey, graf bar mudah dulu. Okey, untuk graf bar mudah, kalau nampak bilangan, kalau nampak angka, automatically it will be your paksi menegak. Okey, jenis pekerjaan kamu punya item adalah paksi mendatar. Jelas? Jelas? Are you guys clear? Boleh ikut cikgu ataupun blur-blur? Clear? You get the key point? You faham macam mana? Okay, you tengok jadual, you boleh kenal pasti, faham? Okay? Okay, good. Pandai belajar-belajar cikgu. Okay, lagi satu perkara penting. Lagi satu perkara penting. Perlu kamu ingat. Okay, perlu kamu ingat. Untuk paksi menegak kamu, kamu perlu sertakan kata bilangan untuk kamu punya labeling. Okey, kamu perlu sertakan kata bilangan untuk kamu punya labeling. Okey, kalau bilangan, okey, di sini kamu lihat. You guys know what is kata bilangan, right? Orang, unit, apa lagi? Buah, bukan buah, sorry. Kata yang digunakan untuk mengira lah. Cikgu dah lupa. Lama sudah cikgu tinggal. Okay. So, biasanya, lazimnya dalam graf, perkara yang kamu selalu akan jumpa adalah this one. Orang dengan unit. Okay. Orang dengan unit. Okay. Jelas? Kalau berkaitan manusia. Okay. Kalau berkaitan dengan manusia. Okay, kamu perlu gunakan orang. Okay, kalau berkaitan dengan manusia, kamu perlu gunakan orang. Kalau harta benda, maksudnya kereta, rumah, kamu kena gunakan unit. Okay, this one don't worry. As we do lot of exercises, we go through questions later on, you will get the picture. Untuk sekarang, cikgu bagi tahu kamu benda ini. So, kamu alert. Okay, jelas? Jelas? Okay, so di sini kamu lihat. Lihat pada tajuk. Lihat balik jadual kamu. Jenis pekerjaan penduduk Taman Nuri. Kita ada doktor, kita ada guru, kita ada penyaga, kita ada kerani. Okey. Apakah kata bilangan yang sesuai untuk jadual ini yang boleh digunakan dalam graf nanti? Apakah kata bilangan yang sesuai? Okey, pandai. Orang. So, pastikan untuk paksi menegak kamu, bila kamu tulis bilangan ini, ataupun contoh, dia ada bilangan penduduk. Okey, kamu salin balik bilangan penduduk. Dalam bracket, kamu sertakan kamu punya kata bilangan. Jelas? Jelas? Yes, Agnes, correct. Yes. Jelas. Okey. So, cikgu, faham ya benda ni? Lagi satu. Jumlah ni untuk graf, kamu boleh abaikan. Okey, kamu boleh abaikan. Okey, you don't have to bother masa kamu lukis graf.
Ini akan berguna bila kamu buat tafsiran nanti. Okay, untuk melukis graf, what is important, kamu punya tajuk, kamu punya paksi mendatar, paksi menegak dan juga kamu punya data. Jelas? Jelas? What is the time now? Oh my god. Okay, jelas? Okay. So, kamu dah clear bahagian tu. Boleh kita masuk kepada melukis graf sekarang? Boleh? Sebab kamu dah kenal dah tajuk dia mana, kamu dah kenal paksi X mana, paksi YA mana, paksi mendatar dengan paksi menegak mana. So, you guys can proceed to do your graph, right? Okay. And one more thing. Cikgu pun ni pelupa kadang-kadang. Okay. Dan lagi satu, sebelum cikgu lupa, setiap item dalam kamu punya paksi mendatar merupakan kamu punya petunjuk. Okay, another one. Setiap item dalam paksi mendatar adalah kamu punya petunjuk. Okay, adalah kamu punya petunjuk. Kamu boleh catat je dalam kamu punya nota. Conteng je. Macam cikgu conteng, kamu pun conteng lah. Asalkan janji kamu faham. Okay? Kamu faham kan apa yang cikgu tulis di sini? Faham kan? Okay. So, boleh kita buat graf sekarang? Cikgu pun excited juga. Okay. So, let's start doing the graph. Okay? So, boleh cikgu padam yang ini? Cikgu nak padam ini saja. Graf cikgu akan tinggal. Okay? Cikgu akan padam graf. Cikgu akan padam yang ini. Yang nota-nota. Oh. It's okay. Never mind. No problem. It's okay. No problem. We can take care of this. Okay. Beri cikgu sedikit masa. Okay. Tujuan cikgu letak kertas graf atas papan putih sebab cikgu nak ajar kamu step by step supaya kamu lebih faham. Okay. Graf memang kamu kena belajar, kamu kena buat latihan, kamu kena lukis. Baru kamu akan faham. Okay. Cikgu akan dekatkan kamera lepas ni supaya kamu boleh nampak. Okay, boleh nampak ataupun cikgu dekatkan lagi. Okay. Boleh nampak sekarang? Boleh nampak? Crystal clear? Okay, focus on the graph paper. Don't focus on my face, my hand, no need. Focus on the graph paper. Focus on the graph paper and focus on my voice. Okay, boleh nampak? Okay. Sekarang, selepas kamu tentukan semua benda yang cikgu bagi tahu tadi, apakah perkara yang paling penting kalau kamu nak lukis graf? Siapa yang teka betul memang cikgu cakaplah dia memang pandai. No. I give you 1 minute to teka what is that. Perkara yang paling lagi penting yang kamu perlu ada untuk buat graf. Memanglah tajuk, data, maklumat memang penting. Tapi kalau tak ada benda ni memang kamu tak boleh lukis graf. Okay, I already saw the answer. I think I saw the answer. Yes. Siapa tadi? Sekejap. Siapa? Saya nak tengok siapa insan terpilih tu. Okay. Perkara yang paling penting kamu perlukan adalah ingat tak yang ini? Siapa yang tak ingat? Lupa dah. Silibus tingkatan 2. Skala. Bab 1. Baru nak ingat.
So, kalau tak ada skala, macam mana kamu nak lukis graf? Macam mana kamu nak ukur? Okay. So, satu lagi perkara penting untuk kamu buat graf adalah skala. Memanglah tadi cikgu nampak ada yang cakap pensel, ada yang cakap pembaris. Memanglah benda tu semua penting. Tapi skala pun is one of the very important things. Okay, kalau tak ada skala, memang tak boleh lukis. Okay. So, macam mana kamu nak tentukan skala? Macam mana kamu nak tentukan skala? Okey, skala yang lazim digunakan, okey. Okey. Okey, kamu kan tahu kertas graf, okey, ini rupa kertas graf kamu. Satu kotak besar ini ukuran dia berapa? Satu kotak besar ini, yang besar gajah ni. Ukuran dia berapa? No, the big kotak. From here to here. This one. Yang dari sini ke sini. Berapa ukuran dia? Okey. 2 sentimeter. Dari sini ke sini. Berapa ukuran dia? Yang dalam kotak besar. Okey, this is yang kotak besar. Kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Ini adalah 2 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Pertengahan dia berapa? 1 cm. Okey. So skala yang kamu boleh gunakan untuk graf bar mudah. Okey, kamu boleh gunakan. Okey, mana pemadam cikgu? Okey. Skala yang kamu boleh gunakan adalah sama ada 1 cm ataupun 2 cm untuk kotak graf. Okey. Fokus ini dulu. Okey. 1 ataupun 2 cm. Kalau 2 cm adalah kotak besar. Okey, 2 cm adalah kotak besar. Manakala separuhnya adalah 1 cm. Okay, jelas. Make sure you know this one, the measurement of the big square and also the small square. Okay? Okay. Devraj, dalam peperiksaan, jarang mereka gunakan skala. Jarang mereka berikan skala. Kamu kena tentukan apakah skala yang sesuai untuk digunakan. Okay? Kalau kamu diberi skala, memang itu nasib kamu lah. Memang nasib kamu hari itu memang baik. Kalau tidak diberi skala, bukan bermaksud nasib kamu tak baik. Tapi kamu kena lebihkan fikiran kamu, banyak berfikir untuk mencari skala yang sesuai digunakan. Okey? Jelas? Jelas? Okey. Untuk graf bar mudah, selalunya angka dia memang tak akan terlalu besar, tak akan sampai ribu-ribu. Okey, kalau sampai ribu-ribu pun skala yang kamu gunakan, skala yang kamu gunakan adalah skala 1 ataupun skala 2. Okey. Jadi, untuk jadual ini, untuk data ini, kita ada 10, 12, 13, 14. Okey, kamu rasa apa skala yang paling sesuai? 1 cm bersamaan dengan 1 orang ataupun 2 cm bersamaan dengan 1 orang? Okey, sebenarnya untuk data ni dua-dua pun sama. Nanti kenapa cikgu cakap sama? Sebab kamu akan nampak nanti bila kamu lukis. Tapi untuk jadual ini, untuk maklumat dan data dalam jadual ini, kamu boleh gunakan 1 cm untuk 1 orang. 1
1 cm untuk 1 orang. Maksudnya, okey, boleh nampak kertas graf? Boleh nampak kertas graf? Okey, where is my pencil? Okey, maksudnya 1 cm, okey, untuk 1 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Manakala untuk 2 cm untuk seorang, kalau 2 cm untuk 1 orang, okey, kamu perlu gunakan multiple of 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Okey, jelas tentang skala? Jelas? Jelas tentang skala? Okey. Skala, okey, cikgu syorkan skala, kalau boleh jangan ambil skala yang terlalu besar. Okey, jangan ambil skala yang terlalu besar. Ambil skala yang sesuai. Untuk graf bar mudah, selalunya kamu gunakan 1 cm ataupun 2 cm supaya graf kamu tu memang cun-cun je kamu lukis dalam kertas graf. Okey, jelas? Kalau kamu ambil skala terlalu besar dan terlalu kecil pun, nanti graf kamu akan nampak terlalu besar ataupun akan nampak terlalu kecil je. So, pastikan kamu pilih skala yang sesuai. Yes, Hashita, betul. Tak seimbang. Okey, tak seimbang tu cikgu tunjuk macam mana nanti. Okay, are you guys clear about the skala now? Okay, so cikgu stick kepada 1 cm mewakili 1 orang. Okay, 1 cm mewakili 1 orang. Okay, ini adalah kamu perlu tandakan pada paksi menegak. Okay, kamu punya data. Okay, and one more thing. Dalam graf, kamu tak payah tulis skala. Okay, dalam graf, kamu tak payah tulis, sorry. Okay, dalam graf, tidak perlu untuk menulis skala. Okay, pemeriksa akan memeriksa melalui kamu punya paksi menegak. So, bila mereka melihat paksi menegak kamu, dia orang akan tahu, oh, budak ni contoh Vityasri, oh, okay, dia gunakan skala 1 cm equals to 1 orang. Okay, so it's not necessary for you to write the skala. Tidak perlu tulis dalam skala. Okay, sebelum cikgu lupa, okay, bab melukis graf ni dalam buku teks kamu muka surat 10. So, kamu boleh rujuk buku teks kamu juga. Okay, muka surat 10. Okay, catat dekat nota kamu. Bila dapat buku teks, you can just refer. Oh, yang dah ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 10 untuk buat rujukan. Okay? Oh, 8:48. Macam cikgu tak sempat lah habiskan graf hari ni. Tak apa. Okay. Janji kamu faham. Okay, apa yang cikgu ajar setakat ni kamu faham kan? Faham kan? Cikgu laju sangat ke? Yes, laju ke? Okay. Slow but steady, right? Okay. Cikgu nak kamu faham. Okay, sebab graf ni memang kalau bagi cikgu lah, graf ni memang kalau kamu tahu konsep dia, kalau kamu pandai kamu buat latihan, kamu dah tahu macam mana step dia one by one, graf ni boleh kamu score dengan senang. Okay, graph can be like your scoring question. Okay, jelas? Yes, I know there's only 10 more minutes to finish the class. It's okay, but I've already told you all the important things. Okay, I've already told you benda yang penting. So, I'm happy about that. Okay, so sekarang jelas tentang skala and everything. Okay, that's what you actually need to know sebelum kamu buat graf. Bila kamu tahu semua benda tu, baru kamu boleh mula buat graf. Okay, jelas? Okay,
Jadi masuk balik kepada kertas graf kamu. Okey. Bila kamu dah tahu skala, okey. Sekarang take your graph paper. Take your graph paper. Kamu akan mula melukis graf. Okey. Langkah yang pertama. Okey, cikgu bagi tahu kamu tolong salin. Okey? Langkah yang pertama adalah lukiskan paksi menegak dan paksi mendatar. Okey, lukiskan paksi menegak dan juga paksi mendatar. Okey, back to your graph paper. Listen carefully. Okey. Boleh nampak? Okey. Ini adalah kamu punya kertas graf. Apa cikgu bagi tahu tadi? Kejap. Sabar. Step by step. Jangan risau, oh cikgu tak tulis tajuk, cikgu tak tulis ini. Janganlah risau, cikgu akan ajar. Relax saja. Okay? Don't worry. Relax. Step by step. One by one. Okay? Jangan risau, oh cikgu tak letak tajuk lah, cikgu tak letak ini, cikgu tak letak itu. Dia step by step. Okay? Ini tips cikgu, ini cara cikgu. Okay, kalau kamu, nanti kamu tengoklah, kamu akan suka dengan cara cikgu. Okay? Vignesh, apa cikgu cakap sekarang? Okay, lukiskan paksi menegak dan juga paksi mendatar. Okay, on a side note, bila kamu buat graf, okay, bila kamu buat graf, kamu nak lukis paksi, pastikan kotak yang kamu tinggalkan di kanan, di kiri, di atas, di bawah, jumlahnya adalah sama dan graf yang kamu bina perlu berada di tengah. Dia kena cun-cun di tengah. Okey, contoh kalau kamu tinggal dua kotak, okey, dua kotak 2 cm di atas, bawah pun kamu tinggalkan dua kotak 2 cm. Macam tadi seorang cakap tu, ada seorang cakap tak seimbang. Okey. Kalau kamu tak seimbangkan dua-dua kotak ini, nanti kamu punya graf akan nampak tak seimbang. So, bila kamu tinggalkan dua kotak di atas, pastikan kamu tinggalkan dua kotak di bawah. Kalau kamu nak tinggalkan satu kotak di bawah, satu kotak di atas. Okey? Jelas? Sama juga dengan kiri dan kanan. Tapi lazimnya untuk kiri dan kanan, kita memang akan tinggalkan satu kotak sahaja. Okey, kita akan tinggalkan satu kotak sahaja. So, macam mana? Okey. Kita agak-agak dulu ya. Okey, cikgu tinggalkan. Untuk skala ini, cikgu tinggalkan. Gunakan pensel, gunakan pembaris. Jangan guna freehand. Okey, graph, please don't use freehand. Ada pelajar yang tanya, cikgu boleh lukis freehand ke? Hai, sedih cikgu. Gunakan pembaris dan juga pensel. Okey, so pertama sekali lukis garisan menegak. Okey, ikut cikgu ikut cikgu. Cikgu pun buat sekali dengan kamu. Okey. Garisan menegak. Okey, paksi menegak. Dan paksi mendatar. Follow my step. Okay, follow what I'm doing. Okay. Kamu dah lukis bentuk L ini. Kamu dah lukis. Hello. Dah lukis ke belum? Okay. Bila kamu dah lukis, kamu kena lukiskan anak panah. Okay, lukiskan anak panah di hujung. Okay, cara cikgu selalu akan sengitkan pembaris dan lukis dalam kotak. Cikgu akan ikut bucu dalam kotak supaya ia lebih kemas. Nampak?
cikgu lukis dalam bucu kotak supaya lebih kemas. So, sambungkan bucu ini dengan bucu ini, bucu ini dengan bucu ini. Okey, untuk dapatkan anak panah yang comel dan kemas. Sebab setengah orang dia suka buat macam ni. Buat terus macam ni. Mana cantik? Tak cantik. Tak kemas. So, buat kemas-kemas, nanti orang yang nak periksa kertas kamu pun senang hati tengok kamu punya kertas. Okey, jelas? Jelas? Boleh nampak kan anak panah ni macam mana cikgu lukis? Okey, good. Okey, sama juga untuk yang atas. Sambungkan bucu untuk mendapatkan anak panah. Okey, comel tak macam ni? Kemas kan macam ni daripada kamu just... Sorry. My hair is blocking the board. Sorry. Sekarang boleh nampak? Okey, daripada kamu buat anak panah macam ni, macam ni, tak cantik kan, tak kemas kan. So, apa yang cikgu sarankan, ikut dalam kertas graf kamu nak lukis garisan ni, senang saja. Kamu just ikut je dalam kotak. So, kamu lukis berpandukan kotak. Okey, macam mana cikgu tunjuk sini? Cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, boleh nampak kan? Dekat kan? Boleh nampak? Okey, ini adalah penghujung paksi mendatar kamu. Okey, penghujung dia kamu ambil, kamu sambungkan dalam kotak di atas dan kamu sambungkan di kotak yang bawah. Sorry. Okey. So, kamu akan dapat anak panah yang kemas dan cantik. Okey, jelas? Jelas? Ada 4 minit lagi. Okey, at least tak apa. Tak apa, at least kamu dah belajar sesuatu hari ini. Okey, walaupun kita tak sempat untuk habis, cikgu rasa cikgu dah bagi banyak tips. Cikgu dah bagi kamu banyak key point macam mana nak buat itu, macam mana buat ini. So, you guys boleh faham kan? Okey. So, jelas macam mana, this is how you do your paksi Y dengan kamu punya paksi X. Okey? Okey. Sebelum tu, kepada cikgu rasa ada yang dah siap, So, kepada yang dah siap, ini adalah kamu punya final product. This is how your graph will look like. Final. Okey? Macam mana? Cikgu akan terangkan minggu depan baki dia. Okey? Kamu nampak graf ni kemas tak? Kemas tak? Cantik tak? So, there is a reason why I say guna pensel, guna pembaris panjang, guna mechanical pencil, ikut kotak nak buat anak panah. Ada sebab dia. Bukan cikgu saja-saja nak kamu suruh buat macam tu. So, minggu depan, I will teach the balance. Okay? Which is, kamu nak lukis bar dan juga labeling dan semuanya. Okay? So, sebab cikgu banyak explain hari ni, so I think that's what I had take the time up. Okay. Yes, kamu perlu gunakan color pencil. Yang tu is the final step. Okay, itu adalah kamu punya final. Belum bye lagi lah, lagi 2 minit. Sabar. Okay, itu adalah kamu punya final step. Tapi memang kena guna pensel warna. Okay, kamu perlu guna pensel warna. I thought it was printed for... Oh, thank you so much. Bukan printed, cikgu lukis sendiri. Cikgu pun buat sama-sama dengan kamu. No, tak boleh lorek. Tak boleh lorek. Kena guna pensel warna. Kena guna pensel warna. Kamu dibenarkan untuk membawa pensel warna dalam Dewan Peperiksaan. Okey? Jelas? Okey, kamu pun boleh buat graf yang sama cantik dengan cikgu. Cara dia cikgu akan ajar minggu depan. So you just have to follow step by step on how to do. Kalau kamu follow step by step,
Cikgu janji, cikgu jamin graf kamu pun cantik. Bukan cantik, lebih cantik. Boleh jadi lebih cantik daripada cikgu punya. Okay. So, sebelum cikgu tamatkan kelas, okay, cikgu minta maaf sebab tak sempat nak siapkan graf bab mudah minggu ini. Cikgu faham cikgu memang mengambil masa untuk bab 1, tapi motif cikgu adalah supaya semua pelajar-pelajar cikgu faham. Itu yang penting. Okay, kalau cikgu lajukan, cikgu speed, cikgu takut pelajar-pelajar tak faham. Okay, sebab ini adalah bagi cikgu, graf adalah salah satu topik yang sangat-sangat penting dan juga kalau kamu faham, kalau kamu dapat konsep, itu adalah kamu punya scoring question. Okay, so just follow my steps, follow my class. Okay, I'm sure you can do it. So, untuk minggu depan, sediakan semua, pastikan benda yang kamu guna hari ini untuk kelas hari ini, kamu bawa untuk minggu depan. Okay, jangan pula kelas minggu depan ada yang tanya, cikgu kena guna kertas graf ke? Jangan. Okay, the same thing we'll be doing next week. We'll be continuing next week. Kita akan sambung pada minggu depan. Okay, so kita jumpa minggu depan. Thank you so much. Terima kasih. So, cikgu akan jumpa kamu pada minggu hadapan. Okay, till then, take care. Bye-bye. Buat ulang kaji. Jangan lupa buat ulang kaji. Buat ulang kaji tentang key point yang cikgu bagi. Okay? Bye-bye. Take care, everyone. Bye. Take care. See you next week. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye.